Antara fokus dari Sabah KKM Padang Sirius selain peningkatan penggunaan rokok elektronik, ini Siadolos ada perinciannya. Ya, Nurul, Kementerian Kesihatan KKM memandang serius peningkatan tren penggunaan rokok elektronik dalam kalangan rakyat. Berdasarkan tinjauan kesihatan remaja, golongan muda berusia 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan penggunaan rokok elektronik daripada 211,084 orang pada 2017 kepada 301,109 pada 2022. Justru Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa mahu semua pihak termasuk Badan Bukan Kerajaan NGO bekerjasama memainkan peranan bagi mengekang sekaligus menolak tabiat merokok. Ia selaras usaha menjadikan prevalen tabiat merokok kurang daripada 5%, seterusnya menjadikan negara bebas asap rokok menjelang 2024. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Asid Sana berkata pihaknya turut mengadakan kempen Speak Out Express Your Right, Protect Your Lung agar masyarakat berani menyuarakan hak mereka terhadap golongan perokok demi menikmati persekitaran bebas daripada asap rokok. Sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia diadakan bagi mengetengahkan isu-isu utama berkaitan tabiat merokok dan advokasi untuk penggubalan polisi berkesan ke arah mengurangkan pengambilan produk tembakau. Dalam masa sama, meningkatkan kesedaran pengeluaran tanaman alternatif yang mampan dan berkhasiat berbanding tembakau dalam usaha menangani krisis makanan global. Sambutan bertemakan utamakan makanan bukan rokok demi kesihatan ini dihadiri lebih 5,000 orang. Wartawan penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM perlu terus memain peranan menyampaikan maklumat sahih selain melaksanakan tugas penuh berintegriti serta mematuhi etika kewartawanan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital KKD Teo Ni Ching berkata, ia bagi memastikan maklumat disampaikan tepat, benar dan pantas, malah secara tidak langsung menjadikan wartawan RTM sebagai pendorong ke arah pengamalan konsep demokratik. Sambil menzahirkan ucapan tahniah sempena ulang tahun saluran berita RTM hari ini, beliau turut menyeru agar masyarakat menjadikan saluran berkenaan sebagai sumber maklumat terkini selain ejen membezakan antara maklumat palsu dan sahih yang dimuat naik dalam media sosial. Mereka perlulah cari maklumat yang tepat dan jugalah perlu sampaikan maklumat tersebut kepada warga Malaysia dalam cara yang pantas tetapi juga menarik. Jadi saya harap bahawa apabila negara kita menuju kepada menjadi sebuah masyarakat yang demokratik, saya percaya bahawa wartawan akan teruslah memain peranan yang sangat penting untuklah memupuk sebuah masyarakat demokratik ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita sempena ulang tahun saluran berita RTM di Kota Kinabalu. Saluran berita RTM dilancarkan pada 25 Jun 2020 khusus menyiarkan hal ehwal semasa dan bual bicara yang dipancarkan pada definisi tinggi HD. Kerajaan negeri menyambut baik usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK yang memberi penekanan khas dalam aspek kebersihan premis makanan sebelum diberikan sijil penarafan kebersihan premis berdasarkan grade. Pembantu Menteri Kewangan Tan Lee Fat berkata ini membuktikan DBKK bukan sahaja mementingkan aspek kebersihan premis dan pekerja, malah terhadap pelanggan. Dicontohi oleh bukan saja kedai-kedai India tetapi juga kedai-kedai makan yang adalah di Kota Kinabalu, dan saya rasa usaha ini juga memberi keyakinan kepada pelancong, kepada orang ramailah tentang kebersihan dari segi makanan tapi juga kebersihan kawasan ataupun kawasan tempat restoran. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Festival Kebudayaan dan Makanan Tradisional India di lintasan Diasoka, Kota Kinabalu. Festival bertemakan transformasi premis makanan India ini dianjurkan bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Muslim Sabah.
Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Nurliza Awang Alip ketika ditemui memberitahu pihaknya akan mempertingkat syarat pengeluaran lesen kepada premis perniagaan di Kota Kinabalu. Ini termasuk mempertimbang mewajibkan setiap premis mendapat tahap 4 bintang bagi kebersihan tandas dan memastikan kawalan makhluk perosak di setiap premis dilaksanakan. Kami telah membincangkan perkara ini, tapi sebelum dilaksanakan sejajar dengan pendekatan di BKK sebelum-sebelum ini, kita akan mengadakan sesi libat urus dengan pengusaha-pengusaha berkain detail sebelum sebarang kata muktamad di-announcekan lah. Institusi pendidikan perlu giat memperkasa dan membudayakan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi melahirkan lebih ramai pelajar yang dapat menguasai bidang tersebut. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ibu bapa juga berperanan dengan memberi sokongan kepada anak mereka yang cenderung dalam bidang sains dan teknologi. STEM adalah satu bidang yang pada ketika ini amat dititik beratkan oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk melahirkan pelajar-pelajar yang benar-benar mahir dalam bidang sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Kerana kita faham bahawa dengan menguasai subjek-subjek ini, ia akan meletakkan negara kita standing dengan kemajuan dan kejayaan yang telah dikecapi oleh negara-negara barat. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program Karnival STEM peringkat sekolah di Sekolah Kebangsaan SK Kinabutan Besar Tawau. Beliau turut memuji kejayaan SK Kinabutan Besar yang dipilih sebagai sekolah bitara STEM di Sabah dan berharap kejayaan itu memberi semangat kepada sekolah lain untuk mencetuskan minat pelajar mempelajari STEM. Dalam majlis ini, Pejabat Dun Apas Tawau menyumbangkan RM2,000 untuk memperkasa aktiviti berteraskan STEM di sekolah berkenaan. Pertandingan Seni Warisan Juara Limbai 2023 bagi sekolah rendah dan menengah anjuran RTM Sabah yang berakhir semalam mendapat sambutan menggalakkan. Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV RTM Sabah Teknologi Cyril Simon berkata penganjurannya turut mendapat pujian daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Menurut beliau, Ketua Menteri turut mengakui pertandingan julung kali diadakan ini bukan sahaja menampilkan keaslian tradisi, malah mampu menjadi platform untuk memastikan generasi muda mengembangkan bakat mereka dalam seni tarian tradisi. Saya rasa pertandingan ini adalah satu pertandingan yang bercorak tradisi dan kami berpendapat bahawa sekiranya juara ni ataupun pertandingan diteruskan, saya rasa dia boleh go another level. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan pertandingan Seni Warisan Juara Limbai 2023 yang berlangsung di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu yang turut disaksikan Datuk Haji Ji dan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Teo Ni Ching. Bagi juara sekolah menengah SM Lok Yok Kota Kinabalu, pasukan jentari dan juara kategori sekolah rendah SK Pekan Sembulan, mereka sememangnya memaparkan persembahan gabungan Limbai yang kreatif dan inovatif. Sejujurnya saya sangat gembira kerana seperti yang kami bilang, walau apa juga cabaran, dengan slogan radu tetap radu, akhirnya cabaran itu kami reda dan juara berjaya kami gapai. Syukur Alhamdulillah kerana kami terpilih sebagai juara dan sangat berbaloi lah, dan penat tu sangat berbaloi lah, kami usaha berhabis lah kali ini, tapi dengan kejuaraan ini kami sangat berpuas hati. Baik, sekian paparan dari negeri bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Nurul. Silakan Nurul. Inisiadoles, terima kasih atas perincian itu.